Memandangkan kemudahan kesihatan sedia ada semakin terhad, KKM menetapkan pada 12 Januari lalu bahawa pesakit COVID-19 tahap 1 dan 2 perlu menjalani rawatan dan kuarantin kendiri di rumah. Pada 18 Januari lalu, KKM mengeluarkan SOP untuk pesakit COVID-19 yang menjalani kuarantin kendiri. Antaranya, Pusat Penilaian COVID-19 CAC mesti menilai keadaan pesakit sebelum menentukan mereka boleh dikuarantin di rumah. CAC juga perlu memberi panduan pemantauan kendiri kepada pesakit tersebut dan membuat susulan harian dengan pesakit terbabit. Sementara itu, menurut laporan Malaysia kini, seramai 73 daripada 512 kematian direkodkan berlaku sebelum tiba di hospital sejak Disember lalu. 2 orang pesakit COVID-19 yang ditemu ramah Kini TV mendakwa mereka telah tercicir dari sistem kesihatan Malaysia. Rupert Shin berumur 41 tahun telah disahkan positif COVID-19 pada 15 Januari. Bagaimanapun menurutnya, beliau tidak dihubungi maupun dapat menghubungi mana-mana pejabat KKM bagi mendapatkan pengesahan sekiranya dia perlu dimasukkan ke hospital atau menjalani kuarantin kendiri. So I emailed them and they did reply, but they just said, please can someone answer this, etc. But no one actually responded. On the email, they just said, please self-quarantine and someone from the government will contact you. Berikutan itu, Rupert yang tidak berdaya hanya boleh mencari ikhtiar sendiri dan mengasingkan diri di rumah tanpa sebarang panduan. I had enough energy to make myself food, but I had no energy to think. I couldn't think. I slept 10 hours or 12 hours at night, and in the day I slept maybe 5 hours or 6 hours, just constantly exhausted. Menurut Rupert, keadaannya semakin pulih selepas 2 minggu dan ketika itulah seorang doktor daripada KKM menghubungi dan meminta maaf kepadanya berikutan kesnya tercicir daripada sistem KKM. Basically, he said that you're living in KL, but you went to get your COVID test in a different state, Selangor, where BP Glenmarie Shah Alam was, because that was just the nearest one to me by BP Glenmarie. And said because of that, your BP Glenmarie, they raised it at a state level, but then therefore at Selangor state level, therefore it was never sent to KL. So therefore myself from KL, I was never received any notification to contact you. So in a sense, you were lost in the system. Darren Teo mendakwa dia merupakan satu lagi kes tercicir oleh KKM. Walaupun 12 Januari lalu, KKM menetapkan dasar bahawa pesakit kategori 1 dan 2 perlu dikuarantin di rumah, Darren mendakwa dia tidak mendapatkan sebarang bantuan selepas disahkan positif pada 1 Januari. Menurutnya, dia tidak mendapat jawapan daripada KKM sekiranya dia perlu dimasukkan ke hospital ketika itu, walaupun telah banyak kali cuba menghubungi pejabat kementerian tersebut. The moment I got the news and the report from the hospital, they told me that KKM will contact me. So very likely that they will send an ambulance to my house and pick me up to a quarantine center. I got it ready, but I waited for like 3-4 days. There's no news, no answer, no call at all. Yang lebih menyukarkan keadaan pada waktu itu, tiada sebarang panduan rasmi dikeluarkan untuk kuarantin kendiri bagi pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. Darren tidak tahu sama ada keadaan dirinya pada waktu itu sedang merosot atau perlu dimasukkan ke hospital. Mujurlah keadaan Darren bertambah baik selepas lebih kurang 2 minggu. Dia terus cuba menghubungi Kementerian Kesihatan sekali lagi untuk mendapatkan surat pengesahan pemulihan. They asked me to WhatsApp them my report, but strangely, no one followed up with me. And that's it. Even last week, I drove all the way to Pejabat Kesihatan Titiwangsa, but there's no proper signage. The place like dead. I tried to call them where's the entrance, where to meet, where to get there, but there's no one answer. Even today, I went to Pejabat Kesihatan Cheras. Also, they asked me to go to another Pejabat Kesihatan.
Rupert dan Darren merupakan dua kes COVID-19 tercicir yang bernasib baik kerana berjaya pulih semula akhirnya. Persoalannya, berapa ramai lagi yang tercicir oleh sistem kesihatan yang pada ketika ini semakin genting? Dan adakah kesemua mereka ini bernasib baik seperti Rupert dan Darren yang berjaya pulih tanpa pemantauan yang rapi?